seperti anda yang menolong anda, menawarkan makanan dan minuman. Dan dekat dunia lalu cepat, bagai cepatnya cahaya. Di rumah bacakan mulut anda, Allahumma ja'alil Qur'ana fi hadhihi dunya qarina. Oleh itu lihat surah yang ke-17. Ya, surah yang ke-17 ayat yang ke-9. Dan anda masih ada kekuatan, gunakan kekuatan itu untuk menghafal sikit demi sikit. Surah, Rasul-Rasul menghafal, membacanya. Rasul pun suruh sahabat-sahabatnya membaca dan mencatat. Semua mereka jawab sami'na wa ata'na. Walaupun banyak alasan boleh gunakan, kertas tak ada, kalam tak ada, tapi mereka berusaha jadikan kulit lembu itu kulit binatang kertasnya, jadikan arang-arang daripada tanah itu penanya. Itulah maksud sami'na wa ata'na. Dan dalam perumpamaan kita seperti tak seribu daya, tak ada seribu dalih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sabut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anda dan di luar sana bila dengar nama masuk kita disebutkan lambat berselawat, tukar budaya ini, mesti cepat berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah dan malaikatnya lagi pantas, lagi cepat berselawat. Sebab itu Allah kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat atas Rasul kita Muhammad hukumnya wajib syar'i. Kerana Allah sendiri berselawat dan malaikatnya berselawat. Takkanlah kita umatnya tak berselawat. Kebanyakan di rumah menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun sebab mengapa Allah dan malaikatnya berselawat kata Rasul kita, tadi itu surah 33 ayat 56, catat dulu. Dibuat kerja di rumah, lihat sendiri ayatnya. Allah dan malaikatnya berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman itu ialah orang yang percaya 100% yakin adanya yang gaib, tapi tak nampak dengan mata kita. Kita pun tidak hairan, tidak janggal, kerana angin pun ada tak nampak dengan mata kita, tapi kita percaya adanya angin. Kita dipanggil mukminun, perbuatannya dipanggil yu'minu, asalnya amanah. Anda pun yakin adanya nyawa, walaupun anda tak nampak nyawa, tapi kita percaya wajib ada 100% ada nyawa. Kerana tak nampak angin, tak nampak nyawa, tak nampak Allah, tak nampak malaikat. Yang lama telah menyangkung duduk di bawah kanan dan kiri kita, tak nampak dan tak terasa. Sebab itu kita lupa. Tak macam sebatang pena ada pada bawah kita, kita terasa. Kerana pena itu benda ada beratnya, tapi malaikat jadikan nur tak ada beratnya. Itu dia ada tendensi untuk kita melupai. Oleh itu Allah ajak orang yang beriman, yang percaya adanya yang gaib, tapi tak nampak dengan mata. Kerana mata kita ada tabir nama dia risyawah. Surah yang kedua ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah.
Isyawah itu takbir yang menghadang penglihatan kita untuk lihat yang lain. Kerana dia ibarat langsi, ibarat dinding yang sentiasa expose, maka dia bertambah. Adalah dia takbir makin kotor, makin kotor. Kalau kita expose mata kita, sentiasa lihat yang pasik dan mungkar. Dan tabir ini akan dibuka daripada mata kita. Bukan sekarang, sewaktu kita dibuka, sewaktu kita menghadapi sakaratul maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Bila terbukanya takbir daripada risawah daripada mata kita, kita nampak yang lain, antaranya syurga dan neraka. Seorang yang jadi pelupur, yang tak nak percaya adanya Allah, kerana pada mereka Allah itu nak lihat macam benda, macam kita lah tiang. Dia tak percaya Musa, aku tak percaya ada Tuhan, ada Allah, kerana tak nampak pun dengan mata aku. Tapi bila dia berada di lautan yang lebih dalam daripada Hindi itu, kalau bukakan risawah daripada matanya, baru dia nak mengaku inni amantu bima amanat bihi banu Israel wa inni minal muslimin. Allah jawab, dah terlambat pengakuan kamu wahai Fir'aun, al-ana qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Saya sedang menyebutkan kisah lalu, maknanya orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang percaya dengan yang lain mesti 100%. 100% namanya yakin. Kalau tak sampai 100%, kita dipanggil raibun, ragu. Maka beriman kena dengan yakin. Innalladzina amanu summa lam yartabu. Bila kamu beriman mesti dengan yakin, tak ada pun sikit keraguan. Allah ada, malaikat ada, pahala ada. Tak nampak bagus, tak nampak sekarang cantik, elok. Kalau anda dah nampak pahala anda sekarang, nampak malaikat, nampak kubur kita, nampak neraka, apa jadi? Itu percaya saja. Jadilah orang yang beriman, ada yang gaib tapi tak nampak dengan mata kita. Itulah dia, satunya verbnya dipanggil amanah. Amanah, amanu. Orangnya mukminun, perempuannya mukminatun. Orang ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, orang walau wahai orang yang beriman dengan Muhammad. Muhammad itu manusia macam kita, ramai yang pernah jumpa beliau, tapi kita tak pernah berjumpa dengan beliau. Orang yang dahulu seperti sahabat, yang dia sahabat itu bertuah kerana mereka beriman dan berjumpa. Tapi kita hanya beriman tapi tak berjumpa, maka kita dipanggil tabi'in. Maka berjumpa tak berjumpa itu tidak penting. Kalau dapat berjumpa suatu hidupnya seperti sahabat, bertuahlah. Tapi kita kurang nasib baik, tak berjumpa, tak apalah, kerana jumpa tak jumpa, jumpa lain ke, jumpa mimpi pun tak penting. Yang penting beriman dengan beliau. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allahumma ja'alil Qur'ana fi hadhihi dunya qarina. Yang pertama, mari kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mana jua kesempatan dapat berjumpa dengan anda ke ataupun selain anda, saya pesankan kepada anda bahawa bila sebut Allah, jangan semata-mata sebut Allah.
Orang yang sedang berkeliaran tepi jalan sana, mereka pun sebut Allah, tapi harap tak sama dengan sebutan Allah yang ada kat sini yang belajar. Maksud saya, dia sebut Allah menghadirkan 100 nilai pada hati dan minda anda. 100 itu ialah 2 kombinasi angka, 1 bukannya singular. Allah 1 bukannya singular, bukannya sebuah, bukan seorang, bukan sebatang. Dia 1 bukannya mufrad. Kalau mufrad kena ada musanna dan jamak. Dia 1 tapi bahasa yang lebih tepat dipanggil wahdah. Dia sebut Allah, maka dia wahdah, bukan 1, bukan sebatang, bukan seorang. Dia wahdah. Maka hadirkan maksud wahdah bila ada sebut la ilaha illallah wahdah. Dia ada 1, dia ada tapi tak ada permulaan sebelumnya. Dan dia ada, tidak ada akhir selepasnya. Itulah maksud wahdah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tak ada 1 pun yang ada tidak didahului oleh tiada. Kita ada sekarang, sebelumnya tak ada, tapi Allah ada, tak pernah didahului oleh tiada. Dan kita sekarang ada, mungkin besok ataupun belum insya Allah kita akan lenyap, tapi dia tak mungkin lenyap. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Paling tidak 4 nilai mesti ada disebut Allah, tapi yang paling sempurna 99 nilai mesti ada pada anda. Baru berbeza daripada sebutan anda dengan bukan orang yang di luar sana yang tak belajar. Disebut Allah, hadirkan serta-merta Alimul ghaibi wa syahadah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Mu'is, Al-Muzil, As-Sami, Al-Basir, Al-Hadi, An-Nur, Al-Baqi, Al-Badi, Al-Warisu, As-Syakuru, As-Sabur. Sebut dia 99 dan hanya berhenti pada angka setelah itu As-Sabur. Peluang ini masih ada pada anda, apakan sikit demi sikit. Dan ukur baju di badan kita. Kalau kita teruk sangat lupanya, memang kita lupa, makin hari makin terlupa. Wallahu halakakum minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzaril umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Manusia biasa macam saya dan anda, bila sampai umur 63, 80% akan dibalikkan ke zaman kanak-kanak, nyanyuk, pikun dan terlupa. Ayat lain sana surah 60, surah Yasin 36-65, wa man nu'ammirhu nunakisu bil khalqi afala yaqilun. Yom ambil faedah daripada kita yang masih kuat ingatan kita. Maka ukur baju di badan sendiri. Kalau kita tak mampu sangat, paling 1 hari mesti 1. Kalau kita lebih sikit 1/3. Yang lemah sangat, hari pertama Alimul ghaibi wa syahadah. Kau saja yang alim, ibaskan aku bodoh. Kau saja yang alim, aku bodoh. 3 cara untuk kata diri bodoh kita, iaitu la ilma lana. Kedua, jahilna. Ketiga, zakirna. Itu dia, jangan malu ngaku kita bodoh, memang kita bodoh pun. Kerana Allah saja yang tahu. Yang tahu itu dipanggil alim. Sebab itu dia kata Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi. Dia tahu yang ghaib, kita langsung tak tahu yang ghaib. Allah tahu di mana berada usia anda. Allah tahu berapa helai masih rambut anda. Allah tahu berapa
tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan, jantan, betina, tua dan kecil, itu dia alimul ghaibi wasyahadah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka bila anda datang untuk belajar ilmu yakin seperti ini, mesti anda pertama katakan dia saja yang alim, aku bodoh. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku bodoh, pelupa dan jahil. Bila anda belajar ilmu yakin begini, pertama, akur, iktiraf, komited diri hanya bodoh, jahil dan pelupa. Dan duduk saja menghadap guru anda. Guru anda itu ialah anda yang yakin dia berilmu, tapi mulut dia sentiasa sebut subhanaka la ilma lana. Cari guru yang begini, saudara. Bukan guru yang datang untuk mengajar anda, tidak. Saya datang bukan untuk mengajar anda, kerana saya pun macam anda. Subhanaka la ilma lana. Kami merupakan tugas rasul kami menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Beza antara mengajar dan menyampaikan itu mesti ada pada minda anda, kefahaman. Dia saja yang alim, daripada verbnya alima ya'lamu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kerana dia saja yang alim, maka dia saja yang mengajarkan. Mengajarkan itu fi'ilnya allama. Rasul-rasul Allah ajarkan dengan menggunakan verb allama. Seawal Allah ajarkan Nabi Adam, wa allama Adama al-asma'a kullaha. Dan semua rasul-rasul Allah ajarkan verbnya allama, termasuk mengajarkan rasul terakhir, rasul kita Rasul Muhammad, ajarkan dengan Quran. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Dan Allah saja mengajarkan manusia, kita manusia. Sebab itu dikata allamal insana ma lam ya'lam. Bila anda duduk belajar untuk mempelajari ilmu yakin, maka mulut anda tiga doanya. Pertama, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dua, Rabbi zakirni minhuma nasitu. Tiga, Rabbi alimni minhuma jahiltu. Sebut Allah, jangan sebut kosong. Anda tak akan rasa apa-apa hebatnya kalau anda sebut tanpa maklumat 100 yang ada pada minda dan hati anda. Tapi bila anda sebut Allah wahdah, satu, dia satu-satunya, yang tak ada dului oleh tiada, dan adanya tak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Teruskan datangkan seruan Ar-Rahman Al-Malik. Baru anda rasa hebatnya Allah. Makin lama anda zikirkan, makin turut akan berderak dari mata anda. Gunung takut dengan Quran. Dia kata kalau Quran ini letak pada dadaku, aku tangis dan menangis dan takut. Tapi kita letak Quran kat dada kita, saya lihat bila kita dah jadi jenazah, tak apa-apa. Tukar budaya kita, bukan letakkan Quran ini di dada jenazah, tapi letakkan pada di dada mayitun. Innaka mayitun, kamu mayat. Jadi dada kita macam jenazah, maka letak Quran tak apa-apa. Sedangkan gunung, kalau Allah katakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi ya saudara, sebelum kita jenazah, jangan letakkan di dada kita jenazah. Letakkan waktu kita mayat. Mayat maknanya yang hidup bernyawa, itu mayat.
Pada surah 39 ayat 30, lihat saudara. Ya, surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad, engkau seorang mayat. Quran anda menerjemahkan kamu akan mati. Itu tak tepat terjemahannya, saudara. Isim terjemahkan dengan isim. Akan mati untuk fi'il, surah 39 ayat 30. Yo, letakkan Quran di atas dada mayat, jangan letak Quran di atas dada jenazah. Hari ini kadang-kadang saya lihat letak Quran pada dada jenazah dah tak ada gunanya lagi. Allahumma ja'alil Qur'ana fi hadhihi dunya qarina. Allah ajarkan doa ini pada semua rasul-rasul, Rasul Muhammad, jadikan Quran itu teman setia anda. Maknanya anda sentiasa bersama dia walaupun ke mana jua anda berada. Di rumah bersama, di pejabat bersama, dalam perjalanan bersama, dan kalau perlu bersama dia, dalam tandas pun kena bersama dia. Kalau anda fikir bahawa letak di luar akan rosaklah, bila anda bersama dia dalam tandas pun, anda akan letakkan dia dalam bol itu. Walaupun anda letakkan dia kat bol itu, dia tak mutiara Al-Qudus, walaupun mutiara dalam debu tetap ada sinarnya. Jadikan Quran teman setia kita, di mana jua anda berada. Anda tanya dia akan sentiasa bersama anda kalau anda sentiasa rujuk dia. Ya, surah yang ke-4 ayat 59. Ada 17 syarat untuk menjadikan dia Quran teman kita. Yang kelimanya ada pada surah yang ke-4 ayat 59. 4 surah An-Nisa ayat yang ke-59. Ada 17 syarat untuk menjadikan Quran itu teman setia kita. Yang syarat kelima ada pada surah yang ke-4 ayat 39. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Syarat yang kelima, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul. Apa jua masalah yang anda hadapi, masalah ketuhanan ke, rumah tangga ke, ekonomi ke, sosial ke, rujuk pada Allah dan Rasulnya. Itu syarat yang kelima. Quran kita ada semua jawapan yang anda perlukan. Satu-satunya kitab yang Allah bukakan pada manusia ini yang ada semua untuk anda. Dengan syarat yang kelima, anda pergi rujuk dia. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Quran penyelesaian yang terbaik, karin anda begitu yang terbaik. Cuba kita tanya diri kita selama ini, bila aku ada masalah tanya Quran ke, ayat Quran ataupun tanya lain. Bila anda tanya selain Allah dan Quran, bila anda tanya selain Allah dan Rasul Quran, Allah punya Quran, Rasul punya sunnahnya. Bila anda ada rujuk Quran dan sunnah Rasul, hari ini masalah kita makin besar kerana kita tak rujuk pada asasnya. Berhentikan merujuk pada yang lain, rujuk pada Quran. Anda akan terus kemiskinan ini selagi anda rujuk pada ekonomis, rujuk pada ekonomi.
Rumah tangga anda takkan damai sedaman damainya kalau anda tak hidup pada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa ila rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Quran beri jawapan yang terbaik, benar dan betul. Selama ini kita jarang merujuk, malah tak pernah merujuk pun kalau ada penyakit kita, ada masalah tak merujuk. Sebab itu rasa kita akan habis. Syarat yang ke-6, saya mula daripada 5 sekarang ke-6. Syarat ke-6 ada pada surah yang ke-6 ayat 38. Catat. Belajar pen tak bawa, kertas tak ada. Astagfirullahaladzim. Amat-amat kami kesali sikap anda yang tak belajar, tak ada kertas, tak ada kalam. Penting kalam dan kertas sehingga Allah bersumpah nun wal qalami wa ma yasturun. Kalau kamu sentiasa gunakan kalam untuk belajar mencatat ilmu, yakin kamu tidak gila. Ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Yuk rujuk pada Quran, ada yang komplit, yang sempurna. Allah janji itu, Allah bersumpah itu. Sana surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 38. Mula daripada surah yang ke-6, sekarang yang ke-5. Quran itu karin kita. Kalau kita berteman dengan karin, kekal kat syurga bersama dia. Kerana dia kekal, kekalnya dia dipanggil kekal khalidina fiha. Tapi kekalnya Allah dipanggil wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Rujuk apa jua masalah yang anda ada. Surah yang ke-6 ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tak ada seekor pun binatang yang melata di atas muka bumi ini kami yang abaikan keperluan mereka. Wala ta'irun yatiru bijanahaihi. Dan burung-burung yang terbang dengan dua sayapnya pun kami tampung keperluan mereka. Illa umamun amsalukum. Dia pun macam kamu, binatang belaka pun macam kamu, kami tampung keperluan mereka. Maka Allah sebut ma farraqna fil kitabi min syai'. Tak satu pun aku tinggalkan keperluan kamu dan Quran kami ini. Kata siapa lagi yang benar kalau tidak kata Allah, wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu. Kata siapa lagi kalau tidak benar kata Allah. Tak satu pun keperluan kita ditinggalkan. Saudara tak senang. Dalam Quran ada. Tak derita ada. Apa berlaku dalam kubur beritahu. Apa berlaku di akhirat beritahu. Semuanya komplit. Ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbikum summa ila rabbihim yuhsyarun. Yang gunakan dia pun akan jumpa aku, yang tak gunakan dia pun akan jumpa aku. Kat sana kamu tahu nasib kamu. Quran ada semua untuk anda. Anda nak tanya apa sekarang? Sebab itu syarat yang ke-7. Fas'alu ahla zikra. Sana surah 16 ayat 37. Saya mula daripada yang ke-7. Yang ke-6 tadi, apa tadi? Yang ke-6-nya boleh tak? Syarat berikutnya kena tanya Quran, kena tanya dia. Lihat surah yang ke-16. 16 surah An-Nahli. Bila anda ada masalah, tanya Quran anda. Sebutkan itu surah yang ke-16 surah An-Nahli ayat yang ke-30
1643. 1643. Ayatnya berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Underline, fas'alu ahla zikr. Tanyalah ahli zikir. Al-zikr itu satu sifat Quran. Tanyalah ahli Quran. Bila anda ada masalah, pertama rujuk Allah, Quran dan rujuk Rasul hadis. Ketiga, tanya ahli Quran. Dalam bahasa yang mudah, tanya hafiz. Tetapi saya nak sebutkan pada anda, hafiz pun banyak kategorinya. Anak-anak kita yang hafiz saja, dia kurang ilmu dia menghafal saja. Maka hafiz yang patut anda tanya itu ialah pelajarannya mesti ada N1 ataupun 2 PhD. Tanya begitu. Dia akan tunjukkan apa masalah anda, apa penyelesaiannya. Dia tak ada kepentingan sikit pun. Saudara yang menghantar anak ke hafiz dah belajar, maka suruh mereka ada diploma, ada jazah pertama, ada master, ada PhD. Itu bagi ahli zikir. Tidak nanti dia tahu hafal saja. Gagak pun kadang-kadang dia boleh bercakap kalau kita latih. Saya khawatir anak-anak ada hafiz, tahu menghafal saja tapi tak banyak ada ilmu. Fas'alu ahla zikr. Tanya ahli Quran. Selesai masalahnya. Dah 7 syaratnya. Pertama, tanya Quran. 7 Allah Rasul. Yang ke-5 tadi. Maaf Farah nak tak tinggalkan. Yang ke-4, 1 sampai 4 ada pada surah 4 ayat 1, 3, 6. Surah 4. Syarat yang pertama dan keempat, Quran itu karim kita. Dia kitab hidayah. Ada pada surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 1, 3, 6. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina aminu billahi. Pertama, kena beriman dengan Allah. Satu daripada sifat yang wajib anda imani Allah itu ialah Al-Mutakallim. Bila kita beriman dengan Allah, maksimumnya 100, minimumnya 20 campur 2 campur 1. Bila anda beriman dengan Allah, sebelum anda rujuk dia, anda kena beriman dulu dengan Allah. Bila kita beriman dengan Allah, melibatkan angka maksimumnya 100, iaitu 1 campur 9. Dan minimumnya ialah 41, iaitu 20 campur 20 campur 1. 20 itu sifat yang wajib yang diwajibkan oleh ulama usuluddin. Seperti Abu Musa Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Minimumnya kamu kena kenal kalau dengan 20, iaitu wujudnya, kidamnya, bakatnya, muhalafatuhunya, kiamuhunya, wahdanya, kudahlah sampainya kauduhu mutakaliman, dia yang bercakap. Allah saya, Allah anda tidak bisu, dia bercakap. Pertama, kena beriman dengan Allah. Dan satu sifatnya dia mutakalim. Kaulahu mutakaliman, dia yang bercakap. Jadi dia bercakap adalah cakapannya. Cakapannya itu dipanggil kalamullah. Quran itu kalamullah. Cakap-cakapnya pada Rasul namanya wahyu. Cakap-cakapnya kita panggil namanya firmannya. Dan dia bercakap, maka cakapannya seawal nun. 2 alam itu kalamnya. Zalikal kitab itu kalamnya. Maka anda kena beriman dengan Allah dan kena beriman dengan sifat yang lain, mutakallim. Maka dia bercakap, maka Quran itu kalamnya, kalam Allah, bukan kalam manusia, bukan kalam Muhammad, tapi kalam Allah. Jadi bila anda dah rujuk dia, bila anda
Katakan bahawa dia karin anda, pertama mesti ada 7 tadi. Mula daripada 7, 6, 5, sekarang yang keempat. Yang keempat, kena beriman dengan Allah. Dan satu, sifat mutakallim yang bercakap. Maka cakap-cakapannya itu pada Quran sebanyak 6,236. Itu kalamnya. Quran itu kalam Allah, bukan kata Muhammad. Dan kalam Jibril, tapi kalam Allah daripada Allah yang mutakallim, yang bercakap, cakap-cakapnya, liriknya, kalamnya dipanggil kalam Allah. Kena beriman dengan Allah, beriman dengan Quran kalamnya, beriman dengan Nabi Muhammad. Muhammad terima Quran, Muhammad diajarkan Quran. Dan amanahnya beliau kepada kita, maka disampaikan kepada kita. Sampai satu titik pun tidak hilang. Sampai satu baris pun tidak hilang. Satu harakat pun tidak hilang. Tak macam kita diamanahkan dengan 20,000 banyak teresnya. Tapi Allah amanahkan kepada Muhammad. Yang amanah dia tak ada orang sanggup pun sanggup. Amanah jaga Quran ini tak ada sanggup. Bumi tak sanggup, langit tak sanggup, gunung pun tak sanggup. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Yo, cantiknya amanahnya Muhammad. Sampai satu huruf pun tidak hilang. Barisnya pun tak hilang. Titiknya pun tak hilang. Jauh sekali ayat-ayatnya. Itu dia Muhammad. Berikan kepada Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quran itu karin anda ada 17 sifatnya. 7 saya sebutkan. 3 tadi. 3 pertama 638. Yang kedua rujuk dia 1643. Yang kelima 49. 1, 2, 3, 4 ada pada surah yang keempat ayat 136, iaitu aminu billah, beriman dengan Allah, aminu billahi wa rasul, dan beriman dengan Muhammad, wal kitabil ladzi nazzala ala rasul, dan kitab Quran pada Muhammad dan kitab yang lain. Itu syarat yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dah ada 7 sebut kepada anda. Baru anda layak menjadikan Quran itu karin kita. Allahumma ja'alil Qur'ana fi hadhihi dunya qarina. Quran akan menjadi penasihat kepada kita. Kerana apa tak tahu rujuk kepada dia. Kalau anda tak tahu siapa Allah, maka dia rujuk kat sini. Kita lihat surah 20 ayat 14. Anda kenal Allah. Dan tak akan mudah-mudah anda panggil yang lain itu Allah. Hari ini ramai dia Tuhan lah, dia kita sembah lah. Quran tunjukkan siapa Allah. Surah 20 ayat 14. Aku saja, innani anallahu la ilaha illa ana. Aku saja Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Jadi kalau kita kenal itu, kita akan mudah mengambil Harun ke, Ayah Pin ke, macam-macam lagi yang aku Tuhan saja. Kenalkan dirinya. Fahamlah kita, kewajipan kita pertama mengenal dia dulu. Mengenal dia itu bahasanya makrifah. Kenal itu ialah perkataan gunakan sama manusia. Tapi dengan dia panggil makrifah. Awwaluddin makrifatullah. Saya kenal Bilal anda, suaranya merdu bagai mulut merindu. Itu kenal dengan tingginya. Allah tak ada tinggi macam tinggi imam kita, Bilal kita. Maka itu gunakan perkataan makrifah. Anda akan kenal siapa Rasul anda. Lihat surah 48 ayat 29. Anda kenal siapa Rasul anda. Kali kita tunjuk beritahu pada kita sana surah 48 ayat 29, iaitu Muhammadun Rasulullah.
iman kita kepada Rasul setakat Muhammad Rasulullah. Jangan anda puji melebihi Muhammad itu daripada Rasulullah. Seperti Yahudi memuja seorang Rasul namanya Izir jadi anak laki Allah. Nasrani pun memuja Nabi Isa jadi anak laki Allah. Kita Muhammad Rasulullah. Seperti dikata Muhammadun Rasulullah. Walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad Rasul kita. Cukup sampai itu. Jangan kita kata Muhammad anak lelaki Allah. Syirik. Yahudi sentiasa mensyirikkanlah kata Allah ada anak lelaki. Jadi apa bila ada orang buat Allah ada anak lelaki, apa yang terbaik pada minda anda? Bila anda dengar orang Yahudi kata Nabi Izir itu anak lelaki Allah, apa ada bermain pada minda anda? Tentu anda tanya siapa bini anda? Bila dia kahwin? Mengundang berbagai masalah. Maka Muhammad Rasulullah Allah tak ada anak, cakap lam yalid. Jelas Islam kata Muhammad tak ada anak, anda sebut lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setan. Nanti anda apakan selepas daripada anda tulis kiri kanan Assalamualaikum, apakah satu ayat surah yang ke-17 ayat 111 lihat Quran anda? Muhammad Rasulullah. Allah tak mungkin ada anak. Kalau dia ada anak, dia kena ada bini macam kita. Tapi dia laisa kamitslihi syai'un. Di rumah apakah untuk kita menafikan dakwaan orang Yahudi Nasrani kata Allah ada anak? Yaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kalau kurang lagi tambah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muhammad Rasulullah. Anda dah tahu dunia, apa itu dunia? Quran beritahu kita. Sana surah 57 ayat 27 dunia. Semua dijelaskan oleh Quran Karim kita. Dia ada semua untuk kita. Tak tahu dunia anda, apa itu dunia? Sana surah 57 surah Al-Hadid ayat 20. Ilamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Itulah sifat dunia. Dunia ini permainan. Anda jangan main-main kerana masa kita terlalu singkat atas dunia ini. Kalau kita main-main, apa yang ada masa untuk cari yang lebih berfaedah. Kita tidak banyak main-main, banyak sembang-sembang, banyak gurau-gurauan, sedangkan masa kita hanya limited. Dan dunia masa kita hanya diberikan oleh Allah terlampau singkat, tak seperti umat Rasul Nabi Adam 1000 tahun mereka hidup. Tapi kita sedang hanya 60 tahun saja. Amalu ummati ma baina sittina wa sab'ina. Sedang umur umat aku lah antara 60 tahun, maksimum 70 tahun. Kalau 10 tahun yang tak ada khairah dan syarah. Pada masa kita belum lagi balik, maka tak ada khairah dan syarah. Maka walaupun 70 tapi terus 10 tinggal 60. Sebab itu 60 tahun dua malaikat sentiasa bersama anda sejak anda dan saya berusia 10 tahun 1 hari. Kanan kita namanya rakib, kiri kita namanya atid. Ma yalbidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dunia tempat permainan. Anda jangan main-main, kena serius. Kadang-kadang saya lihat belajar pun dah bersantai, tak boleh, mesti khusyuk dan tawaduk.
Santai-santai tak ada, kerana masa kita terlalu singkat kat dunia. Sedangkan kita nak gunakan pahala yang banyak, bukan untuk melayakkan kita ke syurga. Pahala-pahala yang anda kumpulkan mungkin setinggi gunung Kinabalu, itu bukan nilainya satu tangan anda. Hidung anda, hidung saya tak dapat dibeli dengan wang yang lomboknya macam gunung Everest. Itu masuk syurga itu bukan kerana pahala-pahala yang anda buat, dan pahala yang sedikit. Haza min fadli Rabbi, semuanya itu atas kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilamu annamal hayati dunya la'ibun, jangan main-main, kena serius belajar pun serius, jangan bersantai-santai. Kerana masa kita terhad. Ilamu annamal hayati dunya la'ibun wa lahwun, jangan buat lara-lara, muzik-muzik lara-lara, nyanyi-nyanyi lara-lara. Wa tafwazinatun, dunia ini penuh dengan kosmetik. Banyak nipu saudara. Yang tak ada, tak mancung hidungnya, maka dimancungkan dengan plastik. Yang tidak, giginya dah tak ada, taruh dengan palsu. Genya tak cantik, dicantikkan. Itu dia kosmetik. Sampai di rumah kita pun banyak benda-benda kosmetik. Bunga banyak kosmetik, buah-buahan banyak kosmetik. Semua keperluan kita diberitahu kat sini. Siapa anda, siapa saya, beritahu. Innaka mayitun, kamu mayat. Mayat punya yang hidup bernyawa. Semua yang hidup bernyawa ini hanya bergelar mayat, belum lagi bergelar jenazah. Bila nyawa dah habis, kita no longer bergelar mayat, tapi bergelar jenazah. Tetapi bila kita ada karin Quran saja, walaupun jenazah, tapi bila dah dimandikan, kita masih orang kata usalli ala hadzal mayyit. Itu dia kelebihan mukjizat Quran. Yang patutnya jenazah, maka kerana kita kawan dia, maka kita tak dipanggil, tapi dipanggil mayat. Jadi akan menemani kita. Mayat-mayat yang ada kawan Quran, maka kekal kat syurga. Kerana Allah itu kekal, al-asma'nya pun kekal. Al-asma'nya lah An-Nur. Satu berarti An-Nur, yang menyinari. Hari ini sampai semalam pun ramai yang sempat saya jumpa yang sampai jutaan orang. Mereka kata An-Nur itu cahaya silat besar. An-Nur bukan cahaya. An-Nur ialah yang menyinari. Nur bagi cahaya. Kalau anda kata An-Nur cahaya, anda telah menafikan namanya yang ke-93. Dia An-Nur, dia sahaja yang An-Nur. Kerana dia An-Nur, maka dia menyinari langitnya, buminya. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Bila anda berkawan dengan Quran kat dunia, maka anda akan dapat nurnya. Dia akan berikan nurnya pada kita. Itu sebab kubu kita bercahaya.
Bila kita kawan Quran maka satu sifatnya an-nur, maka Quran itu satu nurnya. Nurnya sebut dua, satu nurullah, satu nurihi. Nurullah yuriduna ayyutifu nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Sana surah 99 ayat 32 dan 61 ayat yang ke-8. Bila anda berkawan dia, Quran ada nur, maka kubur anda pasti terang. Bukan terang dengan matahari, bukan terang dengan bulan, bukan terang dengan TNB, tapi terang dengan nurnya. Bersama-sama dengan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Di mahsyar pun dia bersama kita dan dia akan kekal bersama kita. Yang menjadikan dia karim, maka dia kekal, kita pun kekal. Sana surah 98 ayat yang ke-8, jazaa'uhum, balasan orang yang menjadikan Quran itu karim kat dunia, balasannya jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman hasyara. Suaminya reda menjadikan Quran karimnya sejak kat dunia, tapi isterinya tak reda, maka isterinya tak jaga, seperti Nabi Lot dengan isterinya. Isterinya reda menjadikan Quran karimnya, isterinya reda menjadikan Taurat karimnya. Suaminya tak reda, maka suaminya kan kata Fir'aun, isterinya nama Asyah. Anaknya reda menjadikan Quran karimnya, tapi bapak tak reda, maka bapaknya kan kata anaknya tak suka, anaknya kekal selamanya, seperti Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Anak saudaranya kekal kat syurga kerana Quran harinya, tapi pak saudara yang tiga kekal kat neraka. Saya selah naran zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Quran kekal, Quran itu satu nurnya. Nurnya semuanya ada 7, belum saya sampaikan lagi. Tapi satu nurnya lah Al-Quran. Kerana Quran kekal, nurnya pun kekal, dan kita yang berkali ini pun tumpang kekal. Kalau tak karim dia, tempatnya kat neraka. Seperti orang kafir, orang musyrik, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kekal saudara, kalau makhluk kekal, Quran kekal, dipanggil khalidina. Anda kekal khalidina. Surga pun kekal khalidina. Khalidina kekalnya makhluk sampai saat yang dikehendaki itu khalidina. Neraka pun kekal khalidina sampai saat yang dikehendaki. Tapi Allah pun kekal, tidak dipanggil khalidin, dipanggil baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekal ada dua, satu kekal hakiki al-baqa yabqa. Siapa dia berkata? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin, manusia yang mana lagi kamu tak percaya kalau tak kata aku? Itu maksudnya. Anda akan kekal kat syurga kalau anda ada karim Quran aku kat dunia. Kalau suami anda tak ada Quran, maka suami anda akan neraka seperti Asyah dan Fir'aun. Anak-anak, jom mestikan bapa kita ada Quran, baru boleh dua kekal. Kalau bapa tak suka kami Quran, maka kekal kat neraka
bangkit kekalnya kata bapa Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahimu li abi atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Quran kekal dan yang berteman dia kat dunia pun kalau saja dalam kubur dibantu, di pada masa dibantu, dan kekal kat surga bersama-sama dengan anda. Saja surah yang ke-37 ayat 51. Sila lihat Quran anda saudara. Surah 37 ayat 51, Quran kekal dan orang yang bersama kita tarik kekal kat surga. Surah As-Saffat, surah 37 ayat 51, ayatnya berbunyi, Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qala qailun minhum inni kana li qarin. Adalah bukan qarin. Ini sebagian daripada pemandangan dalam syurga. Orang kat syurga itu berjumpa seorang demi seorang bertanya-tanya. Maka semua menjawab yang berjumpa itu, ini kana li qarin, aku berada kat sini, engkau kat sini kerana engkau dulu ada kawan namanya qarin, iaitu Al-Quran. Surah 37 ayat 51. Baca dari 50, fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun qala qailun minhum inni kana li qarin. Betul tak? Ayy ala'i rabbikuma tukadziban. Jin, manusia, kata siapa lagi yang lebih benar kalau tidak kata Allah? Masih panjang huraiannya mengenai Quran Karim. Dan ada masa dikata yang tak jumpa anda mungkin pada bulan depan insya-Allah. Itu pun bergantung pada sumur dan ladang. Kalau ada sumur di ladang, insya-Allah jumpa lagi terlalu panjang. Belum kita jumpa di rumah baca Quran anda, itu karin anda yang akan mengekalkan anda dalam syurga. Kalau anda tak berteman dia kat dunia, maka dia tak akan menemani anda dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana fi hadhihi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nura wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmati hadzal Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.